Cakap pasal cabaran, hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan satu lagi cabaran yang pastinya mungkin tidak semua yang mengalaminya. Tetapi bagi mereka yang mengalami tentang isu ini, permasalahan perumahan terbengkalai. Ini yang sebenarnya menjadi satu titik hitam juga buat mereka bila dah bertahun-tahun beli rumah tak siap-siap. Duit dah banyak keluar tapi rumah tu tak siap-siap. Itu dia. Dalam kes yang pernah kita lakukan di MHI, bila mana pemilik tu dah pun meninggal, rumah masih tak siap. Ya, kadang-kadang sebab duit rumah sewa sekarang pun bayar, duit rumah sendiri pun bayar, tapi rumahnya tidak wujud. Betul. Sebabkan ini berlaku kerugian yang berlipat kali ganda dan tertekanlah kerana tak dapat pindah. Dan bila dibuat sebarang perjumpaan dengan orang yang senasib, mereka berkumpul tapi tiada tindakan. Sedangkan pemaju ni ada juga kes yang dia tutup yang ini, dia buka pula yang lain atas nama yang berbeza. Betul. Dan itu berterusan sampailah kasihanlah. Jadi apa yang dapat kita bantu mereka, ada boleh nanti kongsikan bersama kami di MHI, di Facebook ataupun anda hubungi kami di talian yang kami tertera di 03 7722 556 untuk berkongsi tentang isu ini, rumah terbengkalai. Dan kita nak bantu kalian juga, apakah hak anda sebagai pembeli dan bagaimana. Kadang-kadang kita tak tahu mana arahnya, mana jalannya. Kadang-kadang dia jadi bola kan. Jumpa orang ni, pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Okey. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan kompilasi video tinggal yang rumah terbengkalai ini. Kita sama-sama saksikan. Rangkumannya. Okey, dan sebenarnya ia melibatkan keresahan yang berlipat kali ganda. Dan mereka ni, misalnya katakan ada gaji ni, portion sekian-sekian ni untuk bayar rumah saja. Betul. Tapi rumah tak siap, menyebabkan terpaksa menyewa. Jadi dah pun ada dua kos yang berbeza. Dan bila diajukan pemaju entah hilang ke mana dan hubungi pun macam tak berjawab. Jadi diajukan pada pesanan pengguna. Pengguna pun tak boleh buat apa sebab pejabat tu memang dah tak ada. Jadi terpaksa berurusan dengan pihak bank, diburu mungkin alung ke semua. Masalah tu berlipat kali ganda. Baik. Kita nak terus bersama dengan mangsa yang mengalami isu ini. Kita nak tahu bagaimana yang dilaluinya. Kita nak bersama dengan Puan Roziawati Rokman di talian, berada di Kelantan sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Puan Roziawati beli rumah pada tahun bila tu? Sebenarnya rumah tu suami saya yang beli pada tahun 2007. 2007? Bermaksud, ya betul. Ui, dah 15 tahun. Jadi kalau tengok rumah tu apa yang berkembangnya? Atau memang memang tak nampak macam rumah dah? Ada buat? Kalau tengok masa kami datang, rumah ni dah naik semak samun. Lepas tu banyaklah barang-barang yang pemaju lama tu tinggalkan, tak sempat nak buat. Jadi apa alasan pemaju dapat hubungi mereka? Pemaju tak dapat hubungi. Dalam tempoh 15 tahun tu apa yang dilakukan? Ataupun memang dia beri notis ke kita, okey mungkin kalau ikutkan siap bila, Puan? Kalau ikutkan siap tahun 2009, 2010 macam itulah. Oh, dalam masa 2-3 tahun selepas beli saja kan? Dan bila lambat siap tu, berapa lama mereka kata okey minta penangguhan tu pada peringkat awalnya? Surat sampai tapi rasanya tahun 2011 macam itulah. Saya pun tak pasti sebabnya surat tak pernah sampai. Yang sampai surat daripada LPPSA. Okey. Jadi ketika itu bila dalam keadaan sebegini kan, apa tindakan yang Puan Roziawati lakukan? Sebab kita kadang-kadang tak tahu kan nak cari punca mana dan sebagainya. Apa yang kalian lakukan? Masa kita orang nak pindah sini, terpaksalah berkorban masa, tenaga untuk siapkan apa yang patut. Sebabnya masalah infrastruktur salah satulah. Sebab saya duduk pun kat sini, infrastruktur memang tak ada. Okey, baik. Jadi adakah bersepakat dengan mereka yang senasib pembeli rumah di kawasan yang sama untuk lakukan sesuatu pada waktu itu? Cari pemaju ke bagaimana kan? Ataupun buat macam bantahan ke? Pernah. Tahun 2009, tahun 2019, tahun 2020 pernah lah. Ada wartawan turun, datang tengok kita orang punya perumahan ni. Tapi tetap macam ni jugalah. Tetap macam ni juga. Maknanya memang tak dapat jumpa dengan pemaju langsung ke bagaimana? Memang tak dapat jumpa pemaju. Lepas tu
pergi pejabat pun memang dah tutup terus dah pejabat tu. Baik. Ini antara kita biasa dengar juga kan permasalahan ini, pemaju tutup dan bankrupt betul tutup, kadang-kadang bertukar tangan pula pemaju. Lepas tu bankrupt juga lagi. Kontraktor pun bertukar tangan juga, jadi lebih complicated. Dan untuk kita mendalami isu ini dan juga mungkin ada jalan keluarnya, kita nak bersama dengan peguam hartanah iaitu Cik Nur Nabilah Muhammad Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tadi dah dengar sedikit bagaimana jawapan yang kita dengarkan daripada Puan Roziati. Nak tanya, sebelum tu, kalau projek terbengkalai dengan lambat siap, apa ada beza tak? Sudah semestinya ada beza. Sebenarnya perbezaan definisi projek terbengkalai dan juga projek lewat siap ni sebenarnya penting untuk pembeli tahu sebelum mereka ambil tahu apa tindakan yang mereka boleh ambil lah. Kalau projek terbengkalai ini adalah melibatkan projek yang mana pemaju gagal ataupun tak boleh siapkan dalam tempoh perjanjian jual beli dan dah melebihi 6 bulan secara berterusan. Tetapi sekiranya pemaju itu belum digulungkan dan progres tu ada tapi sangat perlahan, maka projek tersebut kita tak boleh kategorikan sebagai terbengkalai. Itu hanyalah projek yang bermasalah dan lewat siap sahaja. Itulah perbezaan dia. Dan dari situ baru kita boleh penting untuk pembeli ambil tahu supaya mereka boleh tahu apa tindakan yang sewajarnya untuk diambil. Jadi ini sebab implikasinya macam itulah dari segi hubungan dengan pihak bank, kemudian implikasi dari segi pemaju tu kan. Jadi kadang mereka ni macam buntu nak mula yang mana sebab mungkin dah tempohnya pun makin lama makin bertambah kan. Jadi bagi mereka yang betul-betul macam tak tahu nak di mana bermula, dapat berikan panduan yang ringkas bagaimana? Okey, pandangan saya dan cadangan saya, sekiranya anda adalah salah satu mangsa yang terlibat dengan projek terbengkalai ini, apa yang anda boleh lakukan adalah anda boleh merujuk kepada pihak peguam untuk mendapatkan nasihat. Apa yang saya boleh cadangkan, sebab akta kita berkuat kuasa 1 Julai 2015, ada menyatakan hak pembeli untuk membatalkan perjanjian jual beli itu. Sekiranya mereka dah tak berminat lagi untuk meneruskan perjanjian jual beli, mereka boleh batalkan dengan syarat mereka perlu berbincang bersama pihak bank yang membiayai perumahan tersebut dan kemudian mendapatkan surat pengisytiharan daripada pengawal perumahan. Pengawal perumahan ini adalah merupakan satu badan yang dilantik oleh menteri untuk mengawal projek-projek perumahan lah. Jadi mereka akan mengisytiharkan bahawa ya benar pemaju ini memang gagal menyiapkan projek dalam tempoh 6 bulan berterusan dan layak diklasifikasikan sebagai projek terbengkalai. Jadi setelah adanya dua syarat ni dipenuhi, maka pembeli boleh membatalkan perjanjian jual beli itu bersama pemaju. Ini adalah salah satu cara yang boleh dilakukan. Dan kalau ikut rekod, bagaimana peratusan kesuksesan dalam proses itu? Sebab itulah saya cakap apa-apa yang pembeli mahu lakukan, mereka lebih mudah untuk melantik peguam sebab peguam boleh menjadi orang tengah untuk berbincang dengan bank. Sebab boleh saya katakan pihak bank ni kita perlu ada berbicara untuk berbincang dengan mereka bagaimana proses bayaran, adakah boleh ditangguhkan ataupun boleh mendapat membuat penstrukturan jadual ataupun sebagaimana. Sebab kalau pembeli sendiri yang melakukan, mereka pasti tak tahu nak cakap apa ataupun bagaimana. Kena cari peguam dulu. Kalau dari sudut pandangan undang-undang, saya mencadangkan yang sebegitulah. Baik. Okey, Puan Roziawati. Okey, saya nak tanya, bila mula duduk di rumah ni? Awal tahun, bulan 2. Bulan 2, okey. Bagaimana kalian membuat keputusan bahawa tak apa, apa pun jadi, kita masuk di rumah ni, kita buat sikit-sikit. Sebab difahamkan bermula Puan Roziawati seorang je kan yang masuk ke kawasan rumah tu kan? Tak, saya orang yang ketiga. Okey, maknanya yang terawal kan? Jadi bagaimana kalian buat keputusan nekat tu untuk masuk ke situ dan lakukan sedikit usaha-usaha untuk duduk di situ dan sebagainya walaupun tak berapa siap sangat? Okey. Kami decide untuk buat rumah ni sebabnya suami kena posting daripada KL ke Kelantan. Jadi kenapa kami nak sewa sedangkan kami dah ada rumah kat Kelantan kan? Jadi kami buat jugalah sampai siap. Jadi ketika dah masuk situ, mungkin kawasan yang terbengkalai ini, apakah reaksi? Mungkin ada wakil daripada pihak pemaju yang datang untuk meninjau? Macam mana?
Memang tak ada langsung? Memang hilang langsung? Tak ada. Memang tak ada langsung? Cuma baru-baru ni, tak ada langsung. Cuma baru-baru ni, minggu lepas kalau tak silap saya, KPKT ada turun lah dengan Majlis Pemadaran untuk tengok kawasan perumahan ni lah. Sebab mungkin kita tak tahu di mana tahap kesediaan rumah tu. Mungkin CF je pun tak ada kan. Bimbang juga aspek keselamatan. Jadi macam mana, apa timbang tara yang dibuat oleh pihak Puan untuk memastikan keselamatan lah paling utama, sebab ditinggal lama, kemudian dari segi faktor keselamatan, sebab dia pun tinggal mungkin ada yang tak lengkap kan, bimbang nanti ada berlaku apa-apa. Macam mana Puan? Itulah saya pun risau juga benda-benda macam tu kan. Sebabnya kita sebab rumah dah lama terbiar, jadi sebelum kami pindah, kami dah cek apa yang segala kerosakan yang ada dalam rumah. Lepas tu masukkan elektrik, air, masalah air tu kami tak dapat air kerajaan lah. Kami guna air boring. Oh, okey. Sekarang ni dah berapa ramai dah jiran yang pindah ke situ juga? 3 orang. Memang 3 orang? Maksudnya semua buat sendiri ya? Ya. Okey. Sendiri semua. Cik Nabila, bagaimana melihat situasi ini? Itulah yang saya katakan, sebab pembeli ni dia membeli rumah sebelum penguatkuasaan yang saya cakap sebentar tadi. Jadi apabila terjadi perkara ini, memang perlu campur tangan Menteri Perumahan dan juga kerajaan tempatan lah. Yang tadi kalau kita lihat dalam video call tadi, memang dia ada kata memang ada lawatan daripada pihak KPKT, betul tak? Jadi mereka yang sebenarnya dipertanggungjawabkan untuk mencari pemaju-pemaju dan juga kontraktor-kontraktor penyelamat bagi membantu mangsa-mangsa ini sebenarnya. Jadi untuk mereka memang aduan daripada Jabatan Perumahan Negara saja yang tinggal untuk mereka menyelesaikan masalah mereka lah. Jadi dalam konteks begini, bertindak sendiri macam mana? Sebab okey, kita ada sebenarnya rezeki bagi rumah berkenaan. Itulah sebenarnya saya sangat terkejut juga. Tapi kalau diikutkan sebenarnya nasihat saya, selagi tidak terima kunci ataupun tiada apa-apa maklumat daripada pemaju, janganlah kita bertindak secara sendiri, sebab belum lagi tiada hitam putih maksud saya yang mengatakan rumah itu dah diserah milik kepada pembeli. Jadi perbuatan pembeli yang masuk elektrik sendiri ke, gunakan air dan sumber macam mana, anda sebenarnya menutup lagi ruang anda untuk menyelesaikan masalah itu. Anda menjadikan masalah itu bertambah rumit daripada keadaan sedia ada. Kalau pemaju muncul yang menjadikan itu juga sebagai kes. Ya, mereka akan menggunakan poin itu untuk mengenakan pembeli itu semula. Maksudnya dia akan kata rumah tu asalnya sepatutnya sebegini, tapi anda dah buat dia jadi sebegitu. Jadi bukan yang seperti dia jual. Itu boleh jadikan poin mereka untuk tak nak bertanggungjawab lah untuk lepas tangan. Okey, Puan Roziwati, saya percaya mungkin tekanan yang membuatkan kalian mengambil keputusan nekat untuk pindah ke rumah itu. Mungkin boleh ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana menjadi masa. Mungkin Puan Roziwati saja yang melaluinya kan. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kami dah beli rumah ni, dah lama tunggu nak masuk rumah. Tapi kalau kami terus tunggu, sampai bila kami nak duduk rumah sendiri kan? Sebab rumah ni tiap-tiap bulan sampai sekarang pun kami masih bayar. Lepas tu ada penambahan bayaran pula tu. Jadi bebanan. Jadi kami ya betul, bebanan pada kami. Takkan kami nak bayar rumah ni lagi, lepas tu nak sewa rumah kat luar lagi. Lagipun sekarang kos sara hidup kan dah meningkat, jadi kami perlu berjimat lah. Patutnya kena ada ni lah orang tengah yang sepatutnya yang mendekati mereka kan. Siapa kita nak pilih? Wakil rakyat ke bagaimana? Ya, memang perlu ada campur tangan menteri itu sendiri. Sebab mereka ni dah tak boleh nak melalui melalui tiada akta kita yang pada ketika mereka beli tu yang melindungi mereka. Melalui peguam pun kita hanya boleh berbudi bicara bersama pemaju dan juga pihak bank dan sebagainya. Jadi campur tangan Menteri Perumahan itu adalah sangat penting untuk membantu mereka sebenarnya. Jadi
Itu sajalah yang boleh saya cadangkan. Puan Roziawati, di kawasan tu ada berapa unit sebenarnya kalau ikutkan di keseluruhan taman tu? Okey, taman saya ada lebih kurang 80 unit. 80 yang rumah. berpenghuni sekarang 3 saja? Yang 3 saja. Mungkin kebimbangan faktor keselamatan macam mana? Sebab kawasan lain kan macam tak ada penghuni kan, mungkin kawasan sebab samun kan? yang wujud 3 saja. Betul tu. Semak samun tu memang tak dinafikan lah. Memang risau sangatlah, takut ada haiwan-haiwan yang bisa kan. Itulah suami pun selalu bersihkan kawasan-kawasan rumah, jadi tak semak sangatlah. Laluan pun okey boleh masuk. Tadi Puan ada cakap kan siapa datang yang KPKK. Jadi apakah tindakan selepas itu? Apa cadangan mereka supaya solusi terdekat ini? Cadangan mereka hari itu diorang ada bagi cadangan lah untuk penambahan load untuk diorang baik pulih kawasan perumahan ni. Kena tambah sikit lah. Tapi penduduk kat sini kalau penambahan diorang tak nak. Kalau pengeluaran balance yang ada dengan LPPSA tu mungkin kami setujulah untuk infrastruktur. Tapi status pemaju memang tak tahu langsung ya? Saya dapat tahu daripada KPKT hari itu pemaju yang baru, tapi tak baru sangat lah, yang kedua lah tak silap saya. Diorang ada hantar surat mahkamah yang menyatakan bahawa pemaju lain tak boleh nak ambil alih tempat ni. Yang bagaimana Cik Nabila tentang yang tak boleh ambil? Sepatutnya itulah yang saya cakap, apabila KPKT telah menerima aduan untuk rumah-rumah sebegini, mereka yang melantik pemaju tersebut. Jadi kemungkinan tak boleh beralih tangan tu adalah disebabkan KPKT telah melantik satu-satu pemaju untuk bertanggungjawab mengendalikan projek tersebut. Tapi kalau terbengkalai tak boleh. Mungkin salurannya tak betul saya rasa. Sebab tiada istilah tak boleh take over kalau tak ada sebab yang tertentu. Kalau ada sebab yang macam tak boleh terbengkalai kan, pemaju dah take over terbengkalai juga. Jadi kalau ada pemaju yang dah bersedia nak membantu, tak mungkin boleh, tak boleh. Sepatutnya kan? Boleh, mungkin salurannya yang tak betul. Itu dia. Pasti pun risau faktor keselamatan. Hanya faktor tentang haiwan macam manusia, tapi juga mungkin jenayah dan sebagainya. Memang mungkin pernah dadah bersarang di situ kan. Sebab mungkin kawasan security-nya tu penting lah tu. Dan lagi satu saya nak sentuh berkenaan penambahan loan tadi yang Puan tu katakan ya. Memang kita tak dapat nak lari daripada kos-kos. Saya bukan menyokong untuk mereka menambah kos-kos, tapi seperti yang kita tahu sekarang semua harga memang sedang meningkat naik. Sudah semestinya bahan binaan pun akan naik. Jadi memang ini meletakkan situasi yang sukar untuk pemaju, sama ada diorang nak rugi ke ataupun macam mana nak settlekan rumah ni dalam tempoh dengan kos masa sekarang. Betul. Kita mengharapkan apa yang kita bawakan hari ini dapat membantu ramai lagi mangsa perumahan terbengkalai ini. Pastinya kita juga mengharapkan ada pihak yang sepatutnya dapat membantu mangsa-mangsa ini untuk mencari jalan yang terbaik daripada penindasan. Saya rasa ini boleh kata penindasan. Sebab ini teranaya sebab ialah rumah nak duduk tapi macam tak siap lagi, tiada pilihan, dan juga yang paling penting supaya mereka ini terlindung daripada nanti dekat undang-undang. Seandainya nanti dilantik pemaju yang baru ke, ada nanti provokasi yang menyukarkan lagi pada hari yang akan datang. Diharapkan ini mendapat perhatian daripada pihak yang sewajarnya sebab mereka ini perlu dibantu secepat mungkin sebab ia melibatkan masa depan isi rumah itu sendiri. Baik. Terima kasih diucapkan Nur Nabilah Muhammad Aris, Peguam Hartanah Harta, dan juga Puan Roziawati Rokman yang sudi bersama kami dan berkongsi. Ini mungkin bukan semua orang nak berkongsi kan dengan tindakan berani kalian ini, tapi kita harapkan yang terbaik mungkin ada nanti selepas ini ada pihak yang dapat membantu kalian juga ya. Itu dia, ada pihak yang turun padang untuk membantu sampai selesai semuanya sebab ia melibatkan aspek keselamatan dan semua sekali. Baik.